Okey semua, Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, kita dah masuk chapter 9 iaitu karbonil. Okey, karbonil compound dia ada dua, dia ada aldehyde dan juga keton. Okey, dua-dua tu ada functional group karbonil. Okey, jadi 9.1 introduction, give general formula of aldehyde and ketone, and then we will look into the nomenclature. Okay, aldehyde and ketone contain functional group carbonyl. Yang mana inilah bentuknya C double bond O. Okay, the general formula is CnH2nO. Okay, aldehyde and ketone are isomeric. They have the same molecular formula. Okay, tapi same, dia ada same molecular formula but different arrangement of atom. Itu yang dia jadi isomer. Dia untuk isomernya kelas functional group isomer. Functional group isomer bagi aldehyde kita kena buat ketone. Kalau untuk ketone dia punya pasangan dia aldehyde. Okey, carbonyl compound are polar disebabkan ada perbezaan electronegativity antara O dan C. O lebih electronegative, so they have the delta minus symbol. For carbon, it is less electronegative, ada sign delta positive. Okay, dia polar. In general, aldehyde are more reactive than ketone toward nucleophilic addition reaction. Okay, sebabkan kalau addition, okay, sini dia delta positif kan tadi, sebab sini delta negatif, O delta negatif, C delta positif, so dia electrophilic site. So kita akan ada nucleophile yang boleh attack dekat tapak C ni. Okay, dia nucleophile attack dekat C dan dia akan buat bond lah dengan C tu. Nanti kita akan ada tambahan atom. Okay. Bila nucleophile attack carbon, double bond ni, satu daripada double bond ni bagi dekat O, tu yang O ada negative charge kat sini. Lepas tu kita tengoklah apa yang akan jadi. Mungkin O ni boleh turun balik ataupun O ni tambah H jadi OH ke atas. Okay, so ada dua kemungkinan tu. Kita tengoklah secara spesifiknya nanti. Okay, tapi nampaklah macam ni kita boleh ada penambahan. So, itulah dia addition reaction. They can undergo addition reaction jenis nucleophilic addition. Sebab yang attack adalah nucleophile. So, dia nucleophilic addition. Okay, jadi nampaklah kat sini kan. Kalau nucleophile nak attack, dia kena ada laluan dia sini. So, hidrogen ni lebih kecil lah berbanding R. Alkyl. Sebab alkyl paling simple pun CH3. Sini sahaja dah 4 atom dah. Kalau R yang lebih besar macam CH2, CH3 lagi banyak atom dia kan. So sini kawasan dia penuh dengan atom. So kalau nucleophile nak attack masuk, tak ada ruang. So that's why ketone is less reactive. Ketone is less reactive because the presence of R group. Okay, R group ni dia banyak atom, dia besar. So it cause steric factor. Okay, while aldehyde ada small hydrogen atom sahaja. Okay, so next is for naming. Okay, identify and determine the parent name. Caranya kita choose the longest carbon chain containing the carbonyl group. Must contain the carbonyl group. Okay, kalau 1, 2, 3, 4, 5 panjang. Tapi karbonilnya kat sini. Kita tak boleh ambil yang straight. Kita kena ambil yang dari bawah sinilah ke atas. Oh, panjang juga kan. Tapi mesti melalui inilah maksudnya. Okay. Lepas tu, number the longest continuous chain. The chain is numbered from the end that give lower number to the carbonyl. Kita tak boleh start satu kat sini. Tak boleh kena start satu dekat sini. Yang lebih dekat dengan C double bond O. Okay, give IUPAC nomenclature for aldehyde. Okay, name all the substituent present. Ini biasalah kena namakan substituent dia ikut alfabet
Okay, dan give their number, the position of the substituent tu kena beritahu. Okay, the corresponding A and E ending for alkane is replaced by AL. So dia hujung namanya ini for aldehyde. Untuk aldehyde semua nama dia kat hujung dia AL. For example, this first structure here we have, okay, this is the common name. Common name yang orang dulu-dulu gunalah sampai sekarang kita guna. Tapi satu tempat dia panggil lain, negara lain dia panggil lain. So kita wujudkan sistem yang mana semua orang rujuk pada satu benda tu pakai satu nama je. Tak adalah Khatijah kat sini, lepas tu pergi KL nama Katie, duduk kampung namanya Tijah kan. Sebenarnya semua tu sama je. So kita standard kan, mengikut IUPAC nomenclature inilah. Okay. Jadi untuk aldehyde yang ada satu karbon, so kalau satu karbon biasanya methane kan. Kalau alkana methane, so jadi metanal. Daripada methane, A and E tukar kepada Al. Okay, metanal. Tambah Al. So, E tu tukar kepada Al lah, macam tu. Okay, ini dua karbon, 1, 2. So, etanal. Okay, satunya kena karbon yang ada double bond O tu. 1, 2, 3. So, sini pula propanal. Okay, 4 karbon butanal and pentanal for 5 carbon. Ini formaldehyde ni kena tahu jugalah. Mungkin soalan akan bagi common name. Acetaldehyde, propionaldehyde. Okay. Okay, lagi. Ini kena find the longest carbon ring chain. Mesti melalui C double bond O dan bagi dia nombor 1. 1, 2, 3 lah paling panjang. This is the substituent on the second carbon. So, 2-methyl propanal. Okay, 1, 2, 3. Kalau naik atas 3 juga. Kalau turun bawah 1, 2, 3 juga kan. Okay, so we have two substituent now. 2,2-dimethyl propanal. Okay, kalau ini campur dengan benzin, benzin campur dengan COH, dia form new parent name. Ini ada dekat naming benzin kita dah jumpa. Dia jadi benzaldehyde. Benzin campur aldehyde. Oh, tapi benzaldehyde ini common name. Common name tapi dia diterima juga kalau nak naming benzaldehyde boleh. Ataupun phenyl butanal. Ini pun kita dah jumpa dekat naming benzin. Kalau ini yang bukan aromatik ni ada functional group. Ini kita kira sebagai parent name. So ini satu karbon ada CO, C double bond OH, dia metanal lah. Benzin ni kira sebagai substituent. Bila benzin jadi substituent kan namanya phenyl. So phenyl metanal. Ataupun benzaldehyde pun boleh sebab benzaldehyde dia common name yang diterima. Okay. Lagi ini pula. Ni 1, 2. So ini etanal. Okay. Ini phenyl pada karbon nombor 2. So 2 phenyl etanal. Okay. Ini pula. Ini kalau ikut masa naming alkene, kita kena letak double bond ni nombor yang kecil. So, sini nak nombor 1 lah. Okay. Tapi sekarang kalau benzin kita belajar ni, namakan aldehyde, pun kita nak C double bond O nombor yang kecil. So, kita nak bagi mana? Priority kita kat mana? So, jawapan dia
C double bond OH ni ada higher priority. So sini yang akan dapat nombor 1. Dia lebih kuat pengaruh dia, lebih macam VVIP lagi lah berbanding dengan C double bond C tu. Okay, so 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Okay, 4 maksudnya butanal. Okay, tapi kena indicate juga position of the double bond. 3 pada karbon nombor 3, 3 butinal. Okay, next structure. Yang ni ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kalau ke atas pun 4 juga. Tapi sebab sini ada lebih banyak substituent lah. Kalau kita ambil straight macam ni, kita ada 2 substituent. So, kena ambil yang straight lah. Okay, kalau naik ke atas, okay, nanti substituent kita hanya yang ni. Satu yang besar tak nak, kita nak biar banyak tapi kecil-kecil. Okay. Jadi inilah ini etil, sini hidroksil. Kita tulis ikut alfabet. So etil dulu, 2 etil, 3 hidroksil. Je hidroksil kalau dekat substituent dia ada N. Kalau nak namakan functional group, hydroxy tanpa L. Beza sini hydro SXYL. Nampak 3 hydroxyl. 4 karbon butanal. Tak ada sengkang. Okay, abjad dengan abjad tak ada sengkang. Dan L abjad, ni pun abjad tak ada sengkang. Terus je. 2 etil, 3 hidroksil butanal. Okay, next bawah dia adalah naming ketone. Okay, identify and determine the parent name. Samalah, choose the longest chain tapi must contain the carbonyl compound. Okay, number the longest continuous. Sama je. Tapi sini dia berakhir dengan ONE sebab kita punya ni adalah ketone. So, ONE hujung dia. Okay. Ini kita kira dia paling kecil ketone dia 3 karbon. 1, 2, 3. 3 karbon. Propane jadi propanol. Okay. Ini 4 karbon. Butanol. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Okay. C double bond O nya adalah pada karbon nombor 2. So, jadi buatlah position dia 2 pentanol. Okay, kalau propanol 3 karbon, dia memang akan duduk kat sini. Dia tak ada choice lain. So, kita tak perlu nak indicate the position of C double bond O. Sebab kalau 3 karbon, nak jadi ketone, dia mesti duduk kat sini. Kalau dia duduk kat sini, dia tak jadi ketone. Dia jadi aldehyde sebab hujung. Kalau kat sini pun, dia tak jadi ketone. Dia jadi aldehyde juga sebab hujung. Okay. So sama juga untuk ini. Kita tak perlu nak indicate the position of C double bond O sebab dia mesti kat situ. 1, 2, 3, 4. Hujung ni tak boleh sebab nanti dia jadi aldehyde. So sama ada sini ataupun sini. Sini dan sini sama sahaja. So tak perlu nak indicate the position. Tapi kalau start dengan 5 ni kena dah. Jadi dia mungkin kat sini, mungkin kat sini. Kalau kat sini, dia sama dengan kalau nombor 2 sama dengan nombor 4 tapi tak sama dengan nombor 3. So that's why kena tulis 2 pentanol. Okay, next. Okay, benzene dengan ketone ni acetophenone ataupun 1, 2 1, 2 karbon etanol dan ini phenyl. Phenyl etanol.
Okey. Ini pula diphenyl. Ini methanol. Sebab satu carbon je. Ini substituent phenyl, ini substituent phenyl. So, diphenyl methanol. Okey, ataupun benzophenol lah nama common name dia. Okey, example. Okey, 1, 2, 3. Ini phenyl. So, satu phenyl propanol. Okey, next kita ada sini 1, 2, 3, 4, 5 double bond pada carbon nombor 4. Okey, kita ambil nombor pertama yang ada double bond. Jangan ambil yang belakang, ambil yang depan. So, 5 carbon 5 carbon dapat pentanol. Tapi tulis position of double bond 4 pentanol. Daripada pentanol. Okay, A kan. Tapi sebab ada double bond, so jadikan E dan position double bond tu nombor 4. Okay, ini pula, ini apa ni? Ini cyclohexanon. So, bila macam ni, dapat nombor 1. Nak pusing ke sini ke? Pusing ke sini. Ini methyl M, ini isopropyl I. So, dahulukan abjad awal. 2 kat sini lah. 3, 4, 5, 6. Okay, 3 isopropyl. 5 methyl. Cyclohexanol. Okay, next structure. Okay, ini nombor 1, 2, 3. Carbon nombor 1 ni ada cyclopentane, tapi dia sebagai substituent, dia jadi cyclopentyl. 1 cyclopentyl. Okay, dan ini pula adalah 3 carbon ketone. So, propanol. Tapi kedudukan C double bond O tu pada carbon nombor 1. So, 1 propanol. Okay. Sebab C double bond O boleh kat sini juga. Jadi, 2 propanol kan. So, kenalah indicate the position. Okay, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini substituent. Okay, 1, 5 dibromo. Okay, lepas tu 2, 4. 2, 4 the position of C double bond O. 5 carbon pentan. Dia biasanya pentanol tapi pentan dione. Sebab ada 2 C double bond O. Pentan dione. Okay, ini 1, 2, 3. 1, 3 diphenyl. Okay. Lepas tu 2 propanol. Okay, exercise. Write the structural formula of the following carbonic compound. Pentanal 1, 2, 3, 4, 5. C double bond O, H dekat hujung sebab dia berakhir dengan Al, so dia aldehyde. Boleh buat kat sini ataupun kat sini. Okey, 3 metil. Inilah nombor 1 kalau buat C double bond OH tu kat sebelah kanan. Carbon itu dapat nombor 1, sini 2, sini 3. Okey, so CH3 kat sini. Okey, ini tambahkan dia punya hidrogen. Ini ada 1 lagi, ini ada 2, sini ada 3. Okey, 3 hexanon. Hexanon 6 carbon.
Okay, 3, 1, 2, 3. Dekat karbon nombor 3 ni ada C double bond O. So, letakkan dia punya hidrogen. Buat expanded lambat sikit lah, tapi dia lebih selamat. Tak adalah kita punya structure tu tersalah. Okay, 3 phenyl cyclopentanol. Cyclopentanol, cyclopentane. Tapi ada C double bond O dekat ring tu. Okay, kalau cyclopentanal, dia kena apa? Ada macam tu. Kiranya cyclopentanal sebenarnya dia ada 7 karbon lah. Sebab kat ring ni ada 6, campur yang ni 1, ada 7 karbon. Tapi kalau cyclopentanol, dia tetap 6. Pelik sikit kan kat situ. Okay, so ini nombor 1, 2, 3 kat sini. Sini ada metil. Okay, 3 metil cyclopentanol. Okay, next is the preparation of carbonyl compound.